Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Husna binti Asnul dengan nombor matrik SB23007. Dalam video ini, saya ingin berkongsi tentang apa yang telah saya dapat daripada modul kurikulum Asas Tauhid. Baik, mulakan dengan bahagian A. Dalam bahagian A, saya akan menceritakan tentang masalah yang telah saya hadapi setelah saya menjadi pelajar UPSA dekat sini. Okey. Masalah yang saya pernah hadapi ialah bila saya beli makanan. Makanan tu bila menjadi seorang pelajar, makanan jadi penting bagi saya lah, sebab perlukan untuk makan setiap tengah hari dan malam. So dia memerlukan duit juga. So bila saya makan, saya cuba untuk habiskan makanan tu sampai habis, sebab saya perlukan untuk badan saya kan. Tapi masa tu bila saya dapat beli makanan ikan keli tu bukan setakat ini saja, ada banyak kali juga lah saya dapat kan. So ikan keli ni dia rare sikit sebab dia ada ulat kat dalam tu. Jadi saya mungkin sebab Allah bagi ujian pada tu dekat saya, sebab mungkin saya lagi suka makanan lagi-lagi Jeffrey kan. So masa tu saya teringat yang Allah ni sebenarnya Allah Maha memberi rezeki. Bila dia nak tarik rezeki tu, bila-bila masa je boleh ditarik. Contohnya macam penglihatan saya ni kan. So bila keadaan jadi kat saya macam tu, walaupun kita lagi besar daripada ulat tu, kita bila dah terjadi perkara tu, seolah-olah kita ni lemah sebab kita tak boleh nak buat apa-apa pun bila dah jadi kejadian ulat kat dalam keli tu. So macam tu. Bila dah jadi tu, saya jadi terkejut juga. Lepas tu saya berfikir tentang rezeki Allah ni kan. Lepas tu saya jadi reda dan saya jadi lebih bersyukur, sebab mungkin sebelum-sebelum ni makanan yang saya makan ni saya tak ingat langsung dekat Allah. Saya tak bersyukur, saya tak berbalik pada Allah. Jadi masa tu saya dah reda, saya lagi bersyukur, saya habiskan nasi. Jadi saya yakin lepas tu akan ada rezeki lain yang Allah sediakan untuk saya. Macam tu. Seterusnya untuk bahagian B, terdapat 6 perkara yang boleh didapati, iaitu perkara yang pertama adalah tentang mengenali diri. Jadi daripada tentang mengenali diri ni, saya dapat tahu yang ada 4 perkara yang sesedar saya perlu penuhi keempat-empat perkara tu, iaitu emosi, jasad, akal dan juga roh. Yang paling penting sekali roh, sebab yang ketiga-tiga ni kita senang nak memenuhi. Contoh jasad ni makan. Jadi yang roh ni kita yang perlu mencari, kita yang perlu mengenali Allah, yang kita perlu mencari dan berguru untuk lebih mengenali Allah tu. Yang paling penting sekali untuk roh tu. Jadi bila kita tak penuhi perkara-perkara yang baik, keempat-empat elemen ni, yang perkara-perkara jahiliah yang akan memenuhi, sebab jahiliah juga melakukan kerja mereka. Jadi saya sedar yang saya perlu buat yang terbaik. Saya perlu sentiasa, contoh untuk akal, saya perlu menjaga akal untuk sentiasa bersangka baik, untuk tidak membiarkan sangkaan-sangkaan buruk tu untuk menguasai diri saya. Itu bagi part emosi. Bagi roh juga, saya perlu untuk berusaha untuk mencari sumber-sumber mana untuk terus membuatkan saya keep on mengingati Allah tu. Untuk perkara yang kedua ialah tentang mengenali Allah. Mengenali Allah ni, apa yang kita boleh tahu, bagi saya yang saya belajar dari konteks biologi, dalam sel-sel badan, sel-sel haiwan juga, selalunya dalam sel ada bahagian-bahagian tertentu, bahagian kecil-kecil, contohnya jasad Golgi, ribosom dengan DNA, dengan membran sel yang terdapat dalam badan, yang mempunyai sistem-sistem yang tertentu yang sangat kompleks, memerlukan masa yang lama untuk manusia mengetahui dan memahami tentang sistem yang berlaku dalam badan. Dan saya jadi amazed, jadi kagum dengan ciptaan Allah ni, sebab betapa kompleksnya ciptaan dalam sistem, betapa sempurnanya bagaimana mereka boleh berfungsi. Semestinya ada pentadbir yang di sebalik
sistem tersebut, yang telah mencipta sistem yang sesempurna itu. Manusia tidak boleh untuk meniru, untuk mencipta semula apa yang telah sedia ada dekat alam ni. Jadi saya sedar yang ada kuasa yang lagi besar yang di sebalik penciptaan sistem-sistem yang sempurna, tiada cacat cela di alam ini. Jadi apabila kita telah mengenali siapakah penciptanya di sebalik sistem-sistem yang telah sempurna, yang telah tersusun, yang telah diatur dengan sebaiknya, tiada cacat cela, jadi saya sedar yang saya perlu bersyukur, yang saya perlu sentiasa ingat Allah di sebalik ciptaan-ciptaannya yang sempurna tu. Bagaimana manusia tidak boleh untuk meniru ciptaan Allah tu. Macam tu. Seterusnya, untuk perkara yang ketiga adalah tentang mengenali Rasulullah SAW. Apabila kita telah mengenali Rasulullah SAW, walaupun baginda telah berjarak sejauh 1400 tahun jauhnya daripada kita, ia membuatkan saya bersyukur sebab saya menjadi dan kita semua menjadi umat Rasulullah SAW, dan banyak kelebihannya apabila berselawat ke atas baginda. Dan dengan mengenali baginda yang lebih mendalam daripada kisah-kisah daripada sahabat dan juga daripada kisah tabi-tabi'in, ia membuatkan saya termotivasi untuk lebih banyak berselawat ke atas baginda. Contohnya 300 kali sehari. Untuk perkara yang keempat adalah tentang Asma'ul Husna, iaitu nama-nama Allah. Apabila saya telah memahami dan mengenali nama-nama Allah dan pengaruh Allah dalam setiap perkara yang kecil-kecil, ia membuatkan saya lebih sedar dan membuatkan saya lebih terkesan, lebih sensitif setiap perkara yang saya buat pada setiap masa. Jadi, ia membuatkan saya rasa takut dan berharap pada rahmat Allah, dan ia membuatkan saya lebih push untuk saya menambahkan ibadat-ibadat sunat itu. Contohnya solat sunat duha, solat sunat sebelum solat fardu dan selepas solat fardu. Dan seterusnya, perkara yang kelima adalah tentang asbab musabab. Ia memberikan peringatan pada saya supaya saya ingat, walaupun terjadi, walaupun perkara yang kecil-kecil pun, ada campur tangan daripada Allah, dan setiap perkara tu saya akan membuatkan saya berusaha untuk ingat setiap perkara dan berbalik pada Allah. Ia sebab kita ni manusia yang lemah dan penuh kekurangan. Jadi setiap perkara tu bila berlaku ke atas diri kita, membuatkan saya ingat untuk bersangka baik pada Allah tentang apa yang Allah kehendakkan pada kita tu, untuk kita mengambil perkara baik untuk improvekan diri menjadi hamba yang lebih baik tu. Dan perkara yang terakhir ialah ahlak orang yang bertauhid dan mencintai Rasulullah SAW. Ia memberikan kesedaran kepada saya, dan saya perlu untuk aplikasikan apa yang saya telah belajar daripada modul asas tauhid ni, dan saya faham supaya untuk menjadi hamba yang lebih baik itu kita memerlukan ilmu untuk lebih mengenali tentang Allah tu. Jadi apa yang saya dapati untuk saya membetulkan akhlak saya, untuk membetulkan apa yang salah dan ikut sunnah-sunnah Rasulullah itu. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.